Pencuci muka dengan AHA atau BHA atau kedua-duanya sekali memang banyak sangat kat pasaran. Kalau anda pergi ke drugstore tu memang boleh nampak lah kan. Kalau ikut label pada produk begini, biasanya penjual ataupun kat produk tu dia tulis akan bagi tahu pencuci muka begini boleh dipakai setiap hari. Pagi boleh pakai sekali, petang boleh pakai sekali katanya. Tapi ada juga yang kata, saya rasa anda pernah dengar ni, apa-apa produk yang mengandungi AHA atau BHA atau kedua-duanya sekali tak boleh dipakai setiap hari. Jadi sebenarnya kita nak dengar yang mana ni? Yang mana satu ni? Hai Glowy Girls, hai Glowy Guys. Baik, mari kita berkenalan tau. Nama panjang AHA adalah apa? Mesti tahu. Alpha hydroxy acid, very good. So contoh-contoh AHA adalah glycolic acid, lactic acid, malic acid, mandelic acid. Itu semua contoh-contoh asid yang dalam kumpulan alpha hydroxy acid, AHA. Apa pula nama panjang BHA? Bukan Beda Hamid Ahmad, bukan dia. Beta hydroxy acid. Contoh BHA yang paling terkenal adalah salicylic acid. So AHA, BHA ni adalah kumpulan hydroxy acid atau asid yang mana kita boleh temui secara semula jadi sebenarnya dalam tumbuhan seperti tebu, tomato, oren, anggur, limau, apple. AHA dan BHA ni sebenarnya juga boleh dibuat di dalam makmal. Jangan terkejut ya. Dibuat di makmal maksudnya dia boleh disintesiskan menggunakan kaedah kimia ataupun enzim. So bukanlah benda tu palsu. Dia boleh dibuatlah dekat makmal. Komponen bahan dia sama, fungsi dia sama, manfaat dia sama, cara bertindak dia sama. Sama ada kita ambil secara semula jadi atau disintesiskan dekat makmal tu ya. So sejak dari dahulu lagi sebenarnya AHA, BHA ni memang digunakan oleh tamadun manusia dalam bentuk ekstrak tumbuhan untuk menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Saya bagi contoh. So contohnya orang Mesir kuno dan juga orang Sumeria kuno, mereka menggunakan ekstrak daun willow. Daun willow ni daripada pokok willow untuk mengubati sakit-sakit sendi, keradangan, dan sebenarnya ekstrak daripada daun willow ni adalah apa yang kita kenali sekarang ini sebagai BHA ataupun salicylic acid. So apakah fungsi AHA, BHA dalam produk penjagaan kulit kepada kulit kita? So very simple, very straightforward. AHA, BHA ni sebenarnya adalah exfoliant. So exfoliant bermakna bahan yang ada keupayaan untuk mengelupaskan. Apa yang nak dikelupaskan tu? Timbunan sel kulit mati yang biasanya ada pada permukaan kulit. Kalau AHA, BHA tu kita sebut sebagai exfoliant. Proses menanggalkan sel kulit mati, prosesnya itulah yang disebut sebagai exfoliation. So sebenarnya sel kulit mati pada permukaan kulit manusia ni memang boleh tanggal sendiri, dan itu disebut sebagai natural exfoliation. Tapi bila usia semakin meningkat, proses natural exfoliation ni menjadi semakin lambat, jadi kita perlukan bantuan daripada exfoliant iaitu AHA dan juga BHA. Apa yang berlaku pada kulit apabila AHA, BHA itu sampai kepada kulit? Apa persamaan dan perbezaan dia? Persamaannya adalah AHA dan BHA ni dua-dua boleh tanggalkan sel kulit mati pada permukaan kulit. Jadi selepas sel kulit mati tanggal, permukaan kulit tu dia akan dapat munculkan permukaan sel yang lebih baru, lebih cantik, lebih halus, lebih rata, lebih sekata tona kulit dia. Itu persamaan. Dua-duanya AHA, BHA memang boleh jalankan fungsi tanggalkan sel kulit mati pada permukaan kulit. Tapi apa pula perbezaan di antara AHA dengan BHA? Beza AHA dan BHA begini. So AHA ni dia bertindak pada bahagian atas kulit dan dia bersifat water soluble. Bermakna bahan ini, AHA ni, dia larut dalam air dan dia bertindaklah pada kawasan yang banyak air tapi kurang minyak. Sebab itulah AHA ni lebih dicadangkan kepada kulit yang jenis normal dan kulit yang jenis kering. Sebab kulit yang kering kan dia kurang minyak tapi dia tak ada masalah dengan air. So dia lebih sesuai pakai AHA untuk tujuan exfoliation. So AHA juga dia ada sifat humectant, iaitu dia boleh tarik dan tahan air di dalam
kulit. So dia sangat baguslah untuk kulit-kulit yang alami kekeringan tu tadi. Tapi hati-hati ya, memakai AHA pada kadar yang tidak sesuai, berlebihan ataupun terlebih pakai, ataupun kalau pakai dengan kadar yang biasa pun, untuk setengah kulit memang cenderung untuk alami keadaan yang dipanggil sun sensitive. BHA pula dia bersifat oil soluble. Salicylic acid tu larut minyak tau sebenarnya. Jadi dia akan lebih bagus bertindak ataupun dia bertindak pada kawasan yang berminyak. So cuba fikirkan dekat muka kita ni kat mana kawasan yang berminyak. So sudah tentulah dekat kelenjar minyak. Kelenjar minyak tu kan tempat dia menghasilkan minyak. So kat mana kelenjar minyak kita adik-adik sekalian? Dekat dalam pori-pori. So BHA tu dia boleh masuk ke dalam pori-pori dan menanggalkan sumbatan yang ada di dalam pori-pori tersebut, because that's how it works. It is oil soluble. So sebab itulah BHA ni kita cadangkan kepada mereka yang ada kulit jenis berminyak atau kulit kombinasi yang cenderung berminyak, acne prone skin, sebab kesemuanya sifatnya memang ke arah berminyak. So kulit yang berminyak ini juga cenderung ada pori-pori yang besar kan biasanya, sebabkan kelenjar minyak tu dia hasilkan banyak sangat minyak. So mereka juga cenderung ada whitehead, blackhead. So BHA boleh bantu selesaikan masalah ini. BHA terus pergi dalam pori-pori, hilangkan sumbatan, maka hilanglah masalah whitehead, blackhead, pori-pori besar tu semua kita boleh kurangkan ataupun hilangkan. So ada satu lagi sifat BHA yang jarang orang cerita, but this is factual, okay, scientifically proven. So BHA ni dia ada sifat anti radang. So jerawat jenis meradang, inflammatory acne, ya, bagus pakai BHA sebab dia boleh meredakan keradangan. Jadi memulihkan jerawat lah sekaligus. Dan satu lagi dia bersifat juga antibakteria. So if your skin has acne, memang sangat dicadangkan untuk menggunakan BHA. Ramai orang bila dia dengar manfaat AHA, BHA yang macam saya sebut tadi, bagus untuk acne, itu BHA lah kan, bagus untuk kulit berminyak, bagus untuk pori-pori besar, itu BHA. Kalau AHA pula dia meratakan kulit jadi lembut, hyperpigmentation kurang kan. Dia dengar semua manfaat-manfaat ini, dia macam teruja nak pakai dan kadang-kadang terlebih pakai. So kena ingat yang ni, ada satu keadaan buruk yang biasa berlaku ke atas mereka yang pakai AHA, BHA secara berlebihan. Ini dipanggil over exfoliation, pengelupasan yang over, keterlaluan. Apabila sel kulit mati ni terlebih tanggal, so kulit akan alami banyak masalah tau. Kekeringan lah, ketegangan, rasa macam muka tu ditarik-tarik, pengelupasan yang halus-halus, pernah tak dapat? A very small flakiness on your skin and very difficult to heal. Saya pernah alami dekat sekitar bibir ni sebab over exfoliation. Permukaan kulit jadi kasar, tak lembut, tak licin, rasa pedih, merah-merah, meradang. Dan kalau pakai produk yang biasa kita pakai sekalipun, boleh jadi akan ada rasa macam sensitif, boleh jadi macam pedih, burning. Dan yang paling kita tak nak adalah bila berlaku over exfoliation, breakout yang small pimples tu memang mudah berlaku kerana ketika itu kulit berada dalam keadaan yang lemah. And for your knowledge too, I want to remind you, masalah over exfoliation ni dia memang susah nak pulih, ambil masa nak pulih. Jadi saya pesan siap-siap, jangan bermain-main sesuka hati tenyeh produk AHA, BHA pada muka. Because once you experience over exfoliation, you will regret it. So apakah cara yang betul, kita kembali pada topik, untuk guna pencuci muka yang ada AHA atau BHA atau kedua-duanya sekali. So walaupun anda mungkin fikir, well, this is just a cleanser yang ada AHA, BHA, dia tak akan lama sangat berada kat kulit macam produk yang kita sapu kat atas kulit macam toner ke yang ada AHA, BHA tu. So memang mungkin ada di kalangan anda yang fikir begitu. So you think that you can use it on daily basis. Memang mungkin ada yang kata, well, dekat label kata boleh pakai hari-hari, so saya pakai hari-hari lah. So I want you to imagine this. Bayangkan anda mengulang-ulang banyak kali guna cleanser yang ada AHA atau BHA atau kedua-duanya setiap hari, pagi sekali, petang sekali, kadang-kadang ada orang lebih 2 kali. Dikuatiri lama kelamaan, tak payah lama pun, saya bagi 2 minggu je, kulit anda akan mula mengalami tanda-tanda over exfoliation yang macam saya sebut tadi. So kalau tanya pada saya lah ya, and this is my knowledge from the point of my view, from my knowledge yang saya ada, ya, saya cenderung menggunakan kaedah yang berlembut-lembut pada kulit. I like to be gentle to the skin. So saya sangat mencadangkan kalau anda menggunakan cleanser yang ada AHA, BHA ini, buatlah 2 ke 3 hari sekali.
Bukan hari-hari tau, bukan setiap hari, bukan 2 kali sehari. So it just like using any other form of exfoliation product. Macam kita pakai toner ada exfoliator tu kan, semua tu sama je. Anything about exfoliation memang weekly basis, 2 ke 3 kali seminggu. That's it, including your cleanser. So saya cadangkan kalau anda mempunyai cleanser yang ada AHA, BHA atau kedua-duanya sekali, ya, janganlah pakai setiap hari, jangan. Jangan pakai 2 kali sehari, jangan. Ya. So anda perlulah pakainya seperti mana exfoliation produk yang lain. You don't need to exfoliate your skin daily. Gunalah cleanser yang tak ada AHA BHA pada waktu-waktu yang selainnya. Okay? Got that? Clear? Kalau clear, dekat komen cakap clear. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.